Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku. Dalam video kali ini, aku akan review sepasang kasut yang aku baru beli, iaitu Nike Air Zoom Streak 7. Alright, sedikit introduction. Nike Air Zoom Streak 7 seperti pada namanya adalah iteration yang ketujuh untuk siri Nike Air Zoom Streak. So dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang terkini dah tentunya ialah Nike Air Zoom Streak 7. Marketing ataupun pemasaran Nike untuk kasut ni adalah lightweight, racing flat. Mereka claim sesuai untuk jarak, even marathon pun boleh pakai, tapi pada hemat aku, seorang pelari amateur, pelari rekreasi, aku rasa untuk kita ni mungkin 5 ke 10 km, paling kuat pun 21 km ataupun half marathon lah. Okay, so sedikit ringkasan ataupun kesimpulan yang aku boleh bagi berkenaan dengan Air Zoom Streak 7 ni. Aku rasa malangnya kasut ni tak sesuai untuk beginner. Kenapa? Sebab dia punya cushioning sangat nipis. So untuk kaki yang tak kuat ataupun baru nak mula berjinak dengan sukan running, risiko untuk injury tu ada. Tapi bagi mereka yang mencari-cari kasut yang ringan, nipis, ground contact punya feel dia boleh rasa, sebab sekarang kasut semua tebal-tebal, ada carbon fiber plate lah, macam-macam kan, dan pada harga yang tak terlalu sikit darah, aku rasa Nike Air Zoom Streak 7 adalah kasut yang korang cari. Ok, so of course pertama sekali harga. Aku beli kasut ni pada harga retail daripada Nike.com sendiri dengan harga RM455. So ok lah, not too bad lah bagi aku. Pada aku, untuk sepasang kasut racing ataupun kasut speed, untuk harga tu ada lagi kasut yang terkini yang lebih mahal sampai 600-700 pun ada. So RM455 mungkin ada sale pada masa hadapan. Bagi aku harga tu berpatutan lah. Ok, kemudian beralih kepada dia punya upper material. So upper material untuk Zoom Streak 7 ni, dia menggunakan mesh fiber, hampir sama macam Nike Vaporfly 4% yang first kali. So dia just nipis, dan aku boleh katakan dia punya breathability adalah sangat elok lah. Kalau korang tengok sendiri pun, actually dia boleh kata tembus lah, korang boleh nampak melalui mesh material tu. And dari segi penyerapan air, aku macam biasa, aku lari dalam hujan, aku pijak, lopak, lecak semua. Ok lah, dia tak terlalu banyak struktur-struktur tambahan macam sponge-sponge ke ataupun cushion-cushion, tak ada banyak sangat lah. So dia tak menyerap ataupun retain air terlalu banyak dan mengganggu larian korang lah. Selain daripada itu, satu lagi yang aku suka dengan upper material Streak 7 ni, dekat bahagian dalam kasut ni, dia ada macam cage ataupun grip yang memastikan secure lockdown kaki korang. So kaki korang tak bergerak ke kiri ke kanan sepanjang larian, yang aku dapati agak comfortable lah. Dan somehow kasut-kasut yang terkini macam kurang sikit emphasize berkenaan dengan midfoot punya lockdown. Itu yang aku suka lah berkenaan dengan upper material dia. Berkenaan dengan fit, aku memilih untuk go true to size. So aku gunakan UK8 untuk semua kasut aku, dan surprisingly untuk sepasang kasut Nike, actually dia punya toe box tu agak wide lah. Aku rasa untuk mereka yang berkaki lebar ataupun flat footed, even bahagian tengah kasut ni pun actually memang agak wide dan accommodating lah untuk kaki yang lebih besar. So aku rasa kepada mereka yang nak mencari kasut speed, mungkin ada isu sikit dengan narrow ataupun fitting Nike, aku rasa ni boleh menjadi pilihan yang baik untuk korang lah, sebab fitting dia agak selesa. Ok, beralih pula kepada dia punya midsole. So midsole untuk Zoom Streak 7 ni menggunakan just Phylon punya foam. So aku rasa Nike sekarang memang dah tak menggunakan Phylon foam lagi. Sekarang guna React lah, Zoom X lah. So Phylon foam adalah iteration yang terakhir Nike untuk kasut ni, dan ada sedikit Zoom Air unit dekat bahagian tumit sahaja, just untuk minimal cushioning. Tapi yang istimewa pada kasut ni, dia menggunakan plastik ataupun Pebax plate lah, not to say plate yang macam carbon fiber plate sekarang. Dia just untuk
mengekalkan structure ataupun rigidity kasut ni sikit lah. Dia bukannya sampai macam boleh push. Kalau korang tengok ni, kasut ni actually lembut je, korang boleh bend kasut ni, but a bit of rotational rigidity bagi kasut ni lah. Bagi aku Phylon midsole ni cushioning bagi aku memadai. Okay, memadai, konteks aku memadai. Dia bukan cushioning yang lembut macam korang pakai Zoomfly, macam korang pakai Vaporfly ataupun Alphafly, semua tu yang tebal-tebal tu dia tak sampai macam tu lah, but mencukupi untuk jarak-jarak dekat dan juga masih responsif, dan pada masa yang sama cukup nipis supaya korang boleh rasa kontak kaki korang kepada permukaan jalan ataupun ground lah. Nike claim actually dia punya drop ialah 8mm, tapi kalau korang tengok sebenarnya dia punya, bila korang pijak tanah tu, korang boleh tengok actually aku rasa lebih hampir kepada Alphafly dia punya feel. Dia lebih kepada 4mm punya drop lah. Tapi bergantung pada orang, ada orang boleh appreciate, ada orang tak kisah pun berapa mm punya drop. So bagi aku midsole cushioning yang memadai, cukup responsif, ground fit, tapi don't expect comfortable ride lah. Dia lebih kepada korang pijak dan korang punya respons sendiri kepada ground. Beralih kepada dia punya outsole ataupun dia punya tapak. So tapak just standard rubber saja, rubber material. Adalah sikit exposed foam dekat bahagian tengah ni, tapi of course bila korang pakai kasut macam ni, kita expect untuk berlari laju, so mostly contact akan berlaku pada permukaan midfoot ataupun forefoot sahaja. Pada hemat aku, dia punya dia punya grip aku rasa memuaskan. Kalau nak dibandingkan dengan macam Zoomfly Flyknit ataupun Pegasus 34, aku rasa grip ni lebih baik lah. So untuk permukaan jalan yang basah ataupun lecak sedikit tak menjadi masalah, tapi kalau macam licin, aku rasa mungkin ada sedikit kelemahan dekat situ lah. Tapi pada aku, in terms of durability ataupun ketahanan, aku rasa pun tak akan menjadi masalah pada kasut ni. Adalah sikit, kalau korang tengok dekat bahagian ni, dia punya dah ada haus-haus sikit lah dekat situ. Otherwise, satu rungutan ataupun komplain aku berkenaan dengan tapak dia adalah dia ada groove lah ataupun structure ni. So kalau korang tengok actually batu-batu melekat kat situ, agak annoying sikit lah. Okay, so kalau nak dibandingkan ataupun secara kesimpulannya, Nike Air Zoom Streak 7 ni, macam aku cakap pada permulaan tadi, aku tak rasa sesuai untuk beginner yang baru nak mencari sepasang kasut yang diorang nak gunakan untuk memulakan career larian diorang. Tapi untuk mereka yang dah ada daily trainer contohnya, dah ada kasut yang dalam rotation diorang, dan korang mencari kasut yang untuk digunakan terutamanya pada race day ataupun speed session korang, tempo, interval, track session, aku rasa Nike Air Zoom Streak 7 ni adalah kasut yang korang cari. Okay, kalau nak dibandingkan, of course macam Alphafly, Vaporfly Next Percent, dia mungkin kalau korang baru nak berlari macam tak masuk akal, gila lah nipis kasut ni kan, sakit lah kaki nak lari jarak jauh. So sebab tu aku emphasize on untuk mereka yang dah lama sedikit berlari ataupun dah ada musculoskeletal strength ataupun kaki korang dah cukup kuat, aku rasa tak menjadi masalah, boleh pakai kasut ni. Okey, itu saja untuk review aku kali ini. Sebarang komen ataupun pertanyaan berkenaan dengan kasut ni ataupun cadangan-cadangan untuk video-video yang lain, mungkin korang boleh tinggalkan komen dekat ruang komen di bawah. Pada mereka yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa like, share, subscribe ke channel aku supaya korang tak akan terlepas sebarang konten-konten baru yang aku akan sentiasa upload ke dalam channel ni. Sampai di sini saja. Thank you. Bye.